Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya masih lagi berada di luar kawasan rumah dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Rasanya saya tak buat lagi dekat atas rumah saya sebab mak saya dah mula pelik. Okey, tengok kenapa anak aku cakap sorang-sorang ya. Bila mak ayah kita ada, kita kena jauhkan lagi diri sikit lah, akan dia pelik sebab dia tak faham apa yang sedang kita buat ya. Jadi saya tak sempat lah nak edit, nak buat video yang macam canggih-canggih kan. Inilah video saya. Okey, nanti kita akan share. Inilah yang saya type tadi. Mungkin lebih mudah bagi saya. Maklumlah kalau kita tinggal seorang dua orang kat rumah, bolehlah kita buat ada masa kan. Ini bila ramai-ramai tu kadang-kadang kita terpaksa berikan perhatian kepada banyak perkara yang lain juga. Okey, warna apa bawah pokok pun bawah pokok lah. Alhamdulillah adalah gunanya pokok saya ni. Okey, sebelum saya pergi kepada macam mana menyediakan research question yang mantap. Okey, saya nak jelaskan. Ada yang bertanya, masa bila kita nak guna hipotesis? Masa bila saya nak guna hipotesis? Okey, sudah pastilah hipotesis hanya diperlukan dalam kajian kuantitatif. Jangan pula buat hipotesis dalam kajian kualitatif ya. Nanti orang kata gila. Okey. Kenapa pula kajian kuantitatif ada hipotesis? Okey, kenapa? Kerana kita menggunakan satu teori, kita ada DV dengan IV. Jadi kita nak melihat kecenderungan dapatan yang kita perolehi nanti dengan syarat bahawa kita dapati di awal penyidik kita tidak ada apa-apa perbezaan pun. Contohnya, kita nak kaji ada tak hubungan di antara variable A dengan variable B. Jadi kita perlu letaklah persoalan kajian. Kajian dilakukan adakah terdapat perbezaan di antara variable A dengan variable B terhadap satu perkara lain. Okey, katakan variable A dan variable B adalah IV terhadap satu DV. Jadi tanda soalannya itu kita punya research question. Jadi bila kita menyediakan hipotesis null, maka kita mulakan tidak terdapatnya perbezaan tidak terdapatnya perhubungan yang signifikan antara variable A dan variable B terhadap satu variable DV. Okey, jadi itu adalah contoh kita perlukan hipotesis. Okey. Jadi masa bila kita perlu, masa bila tak perlu. Jadi sebelum tu kita kena faham ada 3 bentuk research question yang lazim. Okey. Wah, ada burung bestnya. Okey. Yang pertama, research question berbentuk kita katakan sebagai deskriptif. Kedua, research question berbentuk komparatif. Okey, yang ketiga, research question berbentuk explanatory. Wah, burung ni pun nak belajar dengan saya. Okey, berbentuk explanatory. Jadi, sekiranya research question kita berbentuk deskriptif. Okey. Okey, contohnya apakah faktor? Kita dapatkan jawapannya untuk kita describe. Berapa peratuskah? Okey. Apa lagi kita buat? Apa lagi kita buat? Jadi berbentuk descriptive, kita describe. Di mana jawapannya itu adalah untuk kita describe sesuatu situasi. Okey, maka di situ kita tak perlukan hipotesis. Kita hanya perlukan research question saja. Apakah faktor dominan yang mempengaruhi pelajar dalam pembelian handphone? Okey. Jadi kalau saya describe saja, apakah peratus lelaki yang membeli telefon di sekian-sekian, berapakah peratus wanita membeli telefon di sekian-sekian, itu describe saja. Jadi tak perlu hipotesis. Tapi kalau kita buat comparison, buat perbandingan macam yang tadi, adakah terdapat perbezaan wanita yang membeli handphone dan lelaki yang beli handphone terhadap spesifikasi handphone tersebut? Contoh kan, ada tak perhubungan. Jadi kita buat hipotesis. Nah, tidak ada perbezaan di antara lelaki dengan perempuan atau jantina terhadap pemilihan handphone daripada aspek spesifikasinya. Jadi ataupun berbentuk explanatory, penjelasan. Contohnya nak tahu causality, cause and effect. Ada tak terdapat perbezaan kumpulan A
berbanding dengan kumpulan B apabila didedahkan kepada suatu intervention. Okey, dan juga satu bentuk pengajaran. Okey, tradisional dengan eksperimen. Jadi kita buat comparison. Okey, antara dua kumpulan ini dan kita nak explainkan apakah penjelasan yang akan kita perolehi, maka itu berbentuk explanatory, maka diperlukan hipotesis. Apa maksudnya? Tidak terdapat perbezaan kumpulan A dan kumpulan B yang didedahkan dengan dua kaedah berbeza dari segi pencapaian dalam test score, dalam terhadap pencapaian dalam pre-test, terhadap pencapaian dalam post-test, terhadap pencapaian terhadap retention test. Okay, jadi kalau kita ada 3 bentuk research question, maka yang 2 ini saja yang kita perlukan, iaitu kita buat comparison ataupun kita nak buat explanation, maka dia perlukan hipotesis. Yang pertama, deskriptif tak perlu. Okey, berbalik kepada kita punya research question. Inilah saya punya monitor. Okey, saya nak memperkenalkan istilah yang saya ringkaskannya, Tosville. Okey, bila saya membaca, nampak pelik kan? Bila saya membaca buku, baca Google, apakah cara untuk mendapatkan research question yang baik, saya pening kepala. Ada yang kata misi researchability, itu betul. Ada yang kata spesifik, itu betul. Ada yang berkata mesti ada 4W 1H, where, when, who, why dan 1H, how. Kalau tak ada tu tak lengkap. Okey, jadi banyak benda yang saya rasa berbelit-belit. Okey, jadi saya rangkumkan semuanya mengikut pemahaman saya. Awak jangan cari dalam Google pula, tak ada benda ni. Nanti saya modelkan dia, iaitu Tosville. Gapo dia Tosville ni? Okey, Tosville ni lah TO topik, S ini adalah subject, V adalah variable. Okey, bila kita ada variable, kita mesti ada I instrument. Kerana awak nak ukur variable tersebut. Kalau tidak, awak tak tahu sama ada research question awak tu cukup spesifik atau tidak. Dan L tu location. Jadi bila awak buat research question, lepas ni balik, lepas ni bukan balik ya, lepas ni tengok research question awak, boleh tak question tu memenuhi Tosville? Okey, tengok yang soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey, what is the effect does social media has on the student's mind? Tengok topik dia apa? Topik dia tentulah tentang social networking. The effect of social networking. Okay. Apa dia punya S dia, subject dia, student mind. Student, student. Jadi student tak jelas. Student mana? Umur berapa? Okay. Siapa student itu? Tak tahu. Jadi tak jelas. Maka tak lepas. Lepas tu variable. Variable dia apa? Okay, on student mind. Student mind ni apa dia? Adakah dia variable? Adakah dia boleh diukur? Dia ada variable student mind, tapi bolehkah student mind tu diukur? Tak boleh diukur. Kita pun tak tahu instrumen dia. Okay, location pun tak ada. Maka yang pertama ni kita katakan out of question. Kalau anda ada research question macam ni, betulkan sekarang. Okay, tolong share video ni kepada kawan-kawan, bagi tahu supaya supervisor awak tak pening kepala tengok sebenarnya awak nak buat apa. Dia akan tanya, awak nak buat apa ni? Sebab research question awak penting dalam menyediakan ROT. Okey, kemudian yang kedua, what effect does daily use of IG, Instagram on the attention span, among Form 5 science students? Jadi katalah macam tu awak punya draft dia. Pertama tengok tajuk. Tajuk dia apa? Tajuk dia berkaitan daily use of, tajuk dia berkaitan daily use of Instagram. Tahu Subjek dia apa? Subjek dia Form 5 Science student. Cantik. Selesai. Variable dia, pertama IV dia adalah daily use. Boleh tak ukur? Boleh. Ada question ni. On the extension span. Alamak, yang ni tak tahu. Macam mana pula nak ukur extension span? Macam mana orang tu berikan perhatian? Tak boleh nak ukur. Jadi lebih baik kita fikirkan, kita katakan terhadap, let's say, self-esteem, terhadap motivation, terhadap apa-apa skor yang kita boleh ukur. Maka kita ada IV yang kita boleh ukur daily lah, kita tetapkanlah dalam masa dalam sebulan ke, setiap hari dalam sebulan ke,
Ataupun dan juga self esteem, motivation pun kita boleh ukur kan. Okey, menggunakan instrumen, dan itu adalah DV. Okey, apakah dia punya location dia? Tak ada. Jadi tambahlah 5 science student in Selangor. In Selangor. Jadi barulah. Okey, bila kita buat TOSVille, pertama dia spesifik tak? Dia spesifik. Apa yang spesifik? Daily use of IG spesifik. Okey, kita nak ukur self esteem, motivation spesifik. Form 5 students spesifik. In Selangor spesifik. Kenapa spesifik? Kita ada variable dan kita ada instrumen menjadikan itu researchable at the same time. Tak perlu lagi WWH, tak perlu lagi misi researchability, tak perlu lagi perkataan-perkataan misi spesifik, sebab semua tu dah spesifik. Semua tu telah melalui TOSVille. Okey, jadi itu yang saya sempat berkongsi dengan anda. So janganlah pening kepala lagi, buatlah self education, belajar sendiri. Okey. Saya maybe dikurniakan sesuatu yang menyebabkan saya boleh berfikir, mengeluarkan solution. Okay. Maybe itulah kelebihan saya kot, yang saya pun tak perasan. Maybe itu kelebihan saya, Alhamdulillah. Tetapi saya nak awak sendiri, tanpa perlu nak fikir panjang dah, gunakan TOSVille. Okay, apa saja orang tanya. Kalau orang tanya, mana you punya sampel? Form 5. Di mana you buat? Di Selangor. Kalau dia kata tak nak buat Selangor, cuba you buat, you perluaskan lagi ke tempat-tempat lain. It's fine. Dia kata kenapa buat self esteem? Kenapa tak buat benda lain? Tak ada masalah. Yang penting dia memang dah spesifik. Awak nak ubah IV tu kemudian cerita. Tetapi ini tak, awal-awal lagi, apa IV awak? Apa DV awak? Siapa awak punya sampel? Awak nak buat macam mana? Tak boleh. Jadi yang itu sebenarnya lebih teruk ya. Jadi amalkan TOSVille dan share dengan kawan-kawan video ini supaya mereka juga dapat bersama anda membina research question yang baik. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan kepada saya. So mudah-mudahan kita akan bersama lagi ya. Saya sebenarnya masih menunggu arahan daripada pihak universiti sama ada nak mulakan tugas bergelek atau sebagaimana. Saya pun tak pasti. Jadi saya kat rumah ni, saya mak lah dia orang punya final year project, punya research, ada zooming dengan budak-budak postgraduate. Itu saja yang mampu dibuat, dan juga buat kelas-kelas semaya yang telah pre-recorded. Okey, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Semudah-mudahan anda menampakkan cuti yang masih ada ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.